Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakiran tanbihan lana khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakiran tanbihan lana khairun nas anfa'ahum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat kasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala. Limpahkan dan rahmatkan kepada ana dan antum. Alhamdulillah, Allah taala masih lagi sayang pada ana dan antum. Buktinya Allah taala masih lagi tetapkan iman ana dan antum dalam iman, yaitu dalam iman dan Islam. Kemudian Allah Ta'ala panjangkan umur ana dan antum sehingga ke saat ini ana dan antum masih lagi Allah Ta'ala berikan kesempatan menikmati nikmat yang terbaik, yaitu solat fardu berjamaah. Kemudian Allah Ta'ala beri kesempatan untuk ana dan antum menikmati kesihatan yang baik. Kan? Apa ramai mereka yang di luar sana ingin datang ke surau untuk hadir dalam majlis ilmu, tetapi terbatas. Begitu juga ana dan antum, walaupun hadir dalam majlis ilmu, tetapi tetap terbatas. Terbatas yang bagaimana? Kan? Dalam mengartikan hidayah dan taufik, kadang-kadang kita dipenjarakan. Dipenjarakan. Ada orang Allah Ta'ala penjarakan daripada awal-awal lagi di rumah dia. Allah Ta'ala penjarakan dia di rumah dia. Bagaimana? Hadir, tahu majlis ilmu, tetapi tidak hadir dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala penjarakan dia di rumah dia dengan akal dia. Maka kita yang Allah Ta'ala beri hidayah dan taufik hadir dalam majlis ilmu pun kadang-kadang terpenjara dalam minda kita, kan? Hadir dalam majlis ilmu tetapi mindanya orang panggil merewang, merewang ke alam lain, kan? Itu pun sudah berada di dalam majlis ilmu tetapi tidak bersungguh-sungguh, la yutqin fi amalih, tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan beramal, tidak bersungguh-sungguh dalam beramal. Itu pun sebahagian daripada sifat yang tercela. Kaum muslimin muslimat hayakumullah bayak, dalam masa yang singkat ni, dalam 40 minit lebih kurang, ana nak kongsi dengan antum barakallahu fikum majlis santai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Kaum muslimin hayakumullah bayak. Hadis ini daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari, yang mana di sini Nabi sallallahu berkata, Nabi sallallahu bersabda, Nabi kata ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat. Ringkas je, hadis sangat ringkas. Ad-dinu an-nasihatu, dua rangkap je, ad-din, nasihat. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lima ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab lagi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah Ta'ala yaitu Al-Quranul Karim, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, dan pemimpin Islam. Pemimpin Islam kita lihat berapa
apa yang dikatakan pemimpin Islam, wa ammatihim, dan umatnya orang awam macam kita ni, orang awam. Jadi nasihat agama ini ada beberapa peringkat daripada Allah kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada pemimpin Islam, kemudian kepada orang awam. Bermaksud nasihat itu termasuk juga ana dan antum kena ambil. Baik, kita ringkaskan tuan-tuan barakallahu fikum supaya nanti kita tak buang masa. Apakah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nasihat itu agama? Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat itu agama untuk Allah Subhanahu wa taala? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita membahagikan nasihat untuk Allah taala itu, ad-dinu an-nasihah itu lillahi taala. Pertama sekali ikhlasul ibadah lahu. Hendaklah ana dan antum menyembah Allah taala itu dengan penuh ikhlas. Tadi awal kita siap-siap kan. Tak ada orang paksa kita, tak ada orang suruh kita untuk datang ke surau, tak ada orang. Kita dengan penuh rela, penuh reda. Kenapa? Sebab my responsibility menyembah Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita untuk menyembah Allah Ta'ala selaku seorang Muslim yang mengaku mukmin, kan? Menyembah Allah Ta'ala itu bagaimana? Sebagaimana yang telah digaris pandukan oleh Nabi SAW. Solat fardu mesti berjemaah. Berjemaah itu biasanya di masjid dan surau. Maka kita siap-siap daripada awal, kan? Itu dah dapat pahala tuan-tuan. Kan? Mandinya apa semua. Cuma kadang-kadang perlu di globalkan dia. Globalkan. Kan? Global maksud anda di sini, anda dan antum selaku ibu dan ayah, kita punya anak. Kan? Bermaksud anda dan antum punya tanggungjawab. Wa iman tanggungjawab itu berada di depan mata, ataupun tanggungjawab itu tidak berada di depan mata. Di depan mata, ya, serumah dengan kita, sebelah rumah kita. Adapun yang bukan di depan mata, anak kita nun belajar jauh, di Kedah, di Sabah, di Sarawak. Tapi hari ini, jarak itu sudah tidak membataskan hubungan anak dan antum. Dengan apa? Ya, teknologi, yaitu smart tag. Menggunakan smart tag, betul ke smart tag? Smartphone, minta maaf. Smartphone. Smartphone. Kan? Smart tag tu yang ketek-tek touch and go kan. Menggunakan smartphone. Lalu tidak ada alasan untuk ana dan antum tidak fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatanlah, sesungguhnya peringatan itu baik untuk orang beriman, untuk orang mukmin. Kan? Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, dah selesai. Ana dan antum mengambil nasihat dengan menyembah Allah Ta'ala itu dengan penuh ikhlas. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Moga-moga Allah dan antum termasuk di kalangan hamba-Nya yang ikhlas. Yang kedua, syahadatul lahu bil wahdaniyah. Ana dan antum menyembah Allah Ta'ala itu dengan penuh keyakinan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh confident, dengan penuh yakin, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah. Tuhan yang tiada Tuhan selainnya dan tiada syirik baginya, tiada sekutu baginya. Setiap hari anak antum begitu. Setiap hari. Apa dia? Mengambil nasihat, yaitu lillahi ta'ala, menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas, kemudian berkeyakinan bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak antum sudah digelar seorang muslim yang mukmin. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, dalam pada itu anak dan antum banyak peringkat. Banyak peringkat. Sebab Allah Ta'ala itu adil. Dan kita ada 8 pintu syurga ke 7 8 ke 7? Ada 8 pintu syurga. Kan? Ada 8 pintu syurga. Jadi ana dan antum daripada awal kejadian pun sudah bersaing, kan? Di awal kejadian kita sudah berlumba-lumba, kan?
Tapi janganlah sampai berlumba-lumba kita dengan adik, dengan abang, dengan kakak kita, sampai kita tak bertegur sapa. Contohnya kan, dalam mengejar arti kemewahan dalam dunia, tapi tidak melupakan anak dan antum, tidak menjadikan anak dan antum alfa terhadap akhirat, ya kan? Nah, disitulah timbulnya kasih sayang dengan kakak, disitulah timbul kasih sayang dengan adik, dengan abang, disitulah kasih sayang akan berpaut. Andai kata abang susah, adik bantu. Andai kata adik susah, abang bantu. Begitu juga si kakak, begitu juga si adik. Ada. Begitu dalam Islam. Biar benang yang kita ada pada kita tu kita jahit dia jadi baju muslim, jadi baju mukmin, ya kan? Baik, itu nasihat lillahi taala. Now kita nak pergi kepada apakah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat li kitabihi. Pertama sekali barakallahu fikum adzabu anhu, yaitu mempertahankan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Tuan-tuan barakallahu fikum, dalam hadis tadi Nabi kata apa yang anda baca awal tadi dalam muqaddimah kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Jadi anda dan antum kena mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya kan? Nah, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kita antum nak tengok sejauh mana masyarakat kita yang orang Malaysia kita zoom sedikit lagi, yang berada di sekitar Surau Haji Matsum. Sebagaimana kita nak lihat sejauh mana masyarakat yang berada di sekitar surau kita ini berpegang dengan Al-Quranul Karim. Antum boleh tengok pada hari Jumaat, jemaah lelaki, berapa ramai di antara kita yang jemaah lelaki kita yang duduk di saf pertama ataupun yang duduk saf akhir sekali. Ataupun mereka yang datang paling awal ataupun mereka yang datang paling akhir sebelum khutbah Jumaat. Berapa ramai di antara kita yang jemaah kita yang berada di sekitar kita ni yang pegang Quranul Karim atau dengan kata lain membaca Al-Quranul Karim. Berapa ramai agak-agak ni? Haji kita boleh tengok aja. Berapa orang lagi? Tak sampai 10 orang kot. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Oh, tengok phone. Oh, silap-silap. Oh, zaman sekarang teknologi, Ustaz. Tak main lah tengok mushaf. Ada tak main lah pegang mushaf. Ada itu zaman Gen A, now Gen Z. Macam kan? Gen Y, kan? Orang tak pegang dah mushaf tu, memalukan. Pegang kita, yes. Pegang tab now, kan? Pegang phone. Okey, alhamdulillah ada. Kalau itu yang berlaku, berapa ramai di antara kita yang pegang phone dia dengan membaca Al-Quranul Karim? Tak apa, ada. La musyahatal fil istilah, orang panggil dah. Yang penting matlamatnya sampai, kan? Jadi berapa ramai agak-agak Haji tengok dalam surau kita ni berapa ramai agak-agak yang baca pegang phone dia dan melihat mushaf. Berapa ramai agak-agak? Lebih 10 orang? Hah? Oh, tak sampai? Sampai je. Lebih. Masya Allah. Kalau lebih, alhamdulillah. Confirm baca Quran ataupun tengok bukan tengok WhatsApp, tengok YouTube. Tuan-tuan barakallahu fikum, anu pernah kongsi tengok dengan antum kot. Satu hari anda pergi solat di sebuah masjid besar. Tuan-tuan, anda datang ke saf yang pertama. Sebelah dengan pakcik kita. Pakcik tu ada anak rasa mungkin dalam 70-an, akhir 70-an kot. Lewat 70-an mungkin sampai 80 kot pakcik ni. Duduk sudut sekali dia. Sudut sebelah, kalau sebelah imam kita sebelah kanan, tapi oleh kerana ada dinding, maka dia sebelah dinding dia, sebelum dia ada seorang lagi sebelah dinding. Anda duduk sebelah kanan dia. Jadi anda hampa anda punya selendang anda dan Allahu Akbar. Pakcik ni buka Quran. Masya Allah. Kemudian dia tarik ke kanan. YouTube agak-agaknya apa agak-agaknya? Cuba teka. Ya? Lepas YouTube pula. Tapi gambar perempuan, tuan-tuan. Semua perempuan tarik pelan-pelan. Masya Allah. Ana yang solat tadi tu, ana pun terganggu. Tuan-tuan, mata ana pergi kat dia. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Itu dah. Bukan rumah kata pergi, kubur kata mari dah tu. Dah. Lebih pada tu lagi dah. Kan? Ya? Subhanallah. Itu bukan subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuan-tuan. Subhanallah tu lain.
Masya Allah pun tak boleh nah, salah nah. Lafaz Masya Allah tu tak betul nah. Masya Allah tu kalau kita melihat sesuatu yang mengkagumkan, contoh kuliah maghrib hari ini ramai orang datang, contoh macam sekarang ni ramai ni, anda pun kata Masya Allah. Antum nampak tak? Nampak? Antum nampak ke? Antum nampak tak apa yang anda nampak? Hah? Tak nampak? Anda nampak tuan-tuan? Jin dengan jinnah penuh ni surau kita ni, selain pada antum lah. Penuh, ramai orang datang, kita kata Masya Allah, kita katakan, itu betul. Jangan tengok perempuan lalu pula seket sampai ke lutut, Masya Allah dengan kepala, itu salah. Itu salah nah, tak kena tempat. Itu tak kena tempat. Naam. Naam, la haula wala quwwata illa billah. Jangan tengok pula la haula wala, itu salah. Satu kali ya, naam. Ataupun kita astaghfirullahalazim, ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Syaitan itu daripada manusia dan jin. Kan? Itu syaitan lah. Gitu, Jangan kata Masya Allah, tuan-tuan, itu tak betul. Tengok bulan tengah mengambang, kita kata Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu Taala. Kan? Begitu. Boleh? Itu yang betul lah. Tapi ustaz, saya dengar ustaz yang cakap Masya Allah, ya salah. Walaupun ustaz yang kata. Tapi kalau salah, tetap salah. Kemungkinan ustaz tu tersasul. Tersasul. Kan? Baik. Itu yang pertama, mempertahankan Al-Quran itu dengan cara membaca dia dan memahami makna. Anak dan antum faham tak makna Quran? Kita kan orang Arab, betul tak? Jadi kita tahu dah kita bukan orang Arab. Dan kita tahu dah bahasa kita terbatas. Tapi berapa ramai kita yang membataskan masa kita untuk Quranul Karim, membaca dia dengan baik. Kan? Membaca dia dengan baik. Tuan-tuan, ada hari ini tentang kita banyak beri alasan. Ustaz, saya tak pandai kitab Arab, Ustaz. So what? Tak ada hal. Boleh pergi kitab Jawi. Kitab Jawi pandai baca tak? Pun tak pandai baca juga. Lalu apa lagi alasan kita? Kitab Jawi, kan? Berapa ramai di antara kita yang di rumah dia hari ini, pada ketika ini, saat ini, ada tak kita kitab Sabilal Muhtadin? Ada? Ada di rumah dia ada kitab Sabilal Muhtadin? Tak ada. Langsung tak ada. Sekarang tak main lah kitab fizikal, Ustaz. Phone. Smartphone, Ustaz. Ada. Alhamdulillah kalau ada. Kitab Jawi. Kitab Sabilal Muhtadin itu penting, tuan-tuan, untuk kita baca di rumah. Bukan saja belajar dengan Ustaz, bahkan anda teringat masa anda di Kelantan dulu belajar, kan? Kitab Sabilal Muhtadin. Budaknya anda aja. Yang lain tu semua peringkat pacik-pacik gitu yang belajar. Kan? Tapi suasana itu kita tak nampak di Selangor. Sebab orang Selangor dia tak main kitab. Dia main smartphone. Harap-harapnya ada je. Al-Muhim barakallahu fikum, penting ya tuan-tuan. Ada take note, ambil point, iaitu antum kena juga membaca di rumah. Iaitu kitab Jawi. Tak pandai kita Arab tak apa, sebab kita bukan orang Arab. Jadi baca kitab Jawi. Baik. Salah satu daripada mempertahankan Al-Quran tadi iaitu apa dia? Mempelajari Al-Quranul Karim. Baik tafsir dia, baik tajwid dia, baik macam mana baca dia dan sebagainya. Kan? Penting tuan-tuan sangat-sangat penting. Baik. Yang kedua, barakallahu fikum, tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman. Membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu putus jazam, tanpa syak. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita beriman dengan sebenar-benar iman. Begitu, kan? Tuan-tuan barakallahu fikum, kita risau generasi muda kita ni, kan? Tadi ana sampai awal ana rondo sebentar di kawasan kita lebih kurang lah. Lalu anak muda, baik muslimatnya, baik muslimnya, ada musliminnya. Ada sebagian daripada anak-anak muda ini, tuan-tuan barakallahu fikum, dia tak ambil indah berkenaan dengan aurah, kan? Aurat. Mungkin berlaku pada anak kita, mungkin juga berlaku pada cucu kita, mungkin berlaku pada jiran kita, mungkin berlaku pada anak saudara kita. Itu adalah umat kita, tuan-tuan. Anak-anak antum mesti ambil tahu. Kalau ada kita jumpa anak kita, kita tegur dia. Tegur. Salah siapa? Salah bapa, kan? Salah bapa.
Sebab bapak tidak mendidik dia dengan baik. Atau bapak sudah mendidik dengan baik, tiba-tiba, dulu saya dipaksa daripada kecil pakai tudung. Hari ini, dah besar dah, boleh jalan sendiri dah. Ada. Bahkan hari ini lebih baik, saya lebih dekat dengan Allah Ta'ala walaupun tak pakai tudung. Okey ke? Itu tak betul. Kan? Itu tak betul, tuan-tuan. Kan? Kalau benar kita betul dengan Allah Ta'ala, maka kita akan tutup aurat. Menutup aurat. Oh, yang penting di dalam kan, di dalam jantung sini. Nabi kata at-taqwahu hahuna. Nabi kata jangan tengok rupa, tengok dalam jantung. Ulama kata kalau jantung kamu baik, maka luaran kamu akan jadi baik. Ini bermaksud apa yang kamu buat itu bertentangan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kan? Sekira baiknya hati, sekira baiklah daging itu, iaitu hati itu, maka baiklah zahir dia. Kan? Jadi tuan-tuan barakallahu fikum, perlunya ana dan antum jaga tepi kain. Di situ kita kena jaga tepi kain, tuan-tuan. Moga-moga ana dan antum ada dalam kategori orang yang Nabi SAW kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jangan kita tengok kosong. Jangan kita biarkan anak kita ataupun cucu kita baik, anak saudara kita baik, anak jiran kita dalam keadaan dia tidak diberi peringatan. Sebab di akhirat kelak dia akan datang kepada kita, tuan-tuan. Pakcik dulu tengok saya, pakcik tak tegur saya pun. Kita nak kata macam mana? Pakcik datang ke masjid, saya pergi, pakcik berselisih dengan saya, betul tak pakcik ketika itu? Tapi pakcik tak tegur saya. Mengapa pakcik? Hari ini saya nak dakwa pakcik sebab pakcik tak beri peringatan kepada saya. Saya jahil itu waktu itu, tapi pakcik orang berilmu, tapi pakcik tak tegur saya. Macam mana anak-anak antum? Macam mana? Makcik tak tegur saya, makcik datang setiap hari kuliah duha, makcik tak pernah pun ajak saya sekali pun tak pernah. Bahkan delik ekor mata pun tak nak. Macamlah sini jahat sangat dia kata ketika itu. Nak buat macam mana antum? Ajar kan? Nak buat macam mana tuan-tuan? Kalau itu anak saudara kita, mungkin kita rasa macam itu mak kau lah, bukan makcik. Tapi kalau anak kita yang buat, kalau cucu kita yang buat, antum bayangkan bagaimana anak dan antum akan didakwa, tuan-tuan. Jadi barakallahu fikum, sebelum sampai saat itu, anak dan antum mesti hari ini buat itu. Baik. Kita ringkas, tuan-tuan. Kemudian kita pergi kepada apa yang dikatakan nasihat li rasulihi. Apakah yang dikatakan nasihat untuk rasulnya? Pertama sekali, tuan-tuan barakallahu fikum, iaitu tajridul mutaba'ah lahu. Ana dan antum nak buat apa saja amalan, nak solat, nak puasa, nak qiyamul lail, nak berpakaian, mesti ikut contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka amalan tersebut tidak akan sia-sialah, tidak berkualiti. Ada toke kata aku nak grade A je, tembikai yang aku nak beli nanti mesti grade A. Toke kata. Siapa toke kita? Allah. Kenapa kata toke? Sebab ana dan antum adalah peniaga. Peniaga. Allah Ta'ala kata aku beli orang mukmin itu dengan syurga. Allah Ta'ala kata. Kan? Aku perniagaan ana dan antum adalah tijaratul lan tabur. Satu bisnes yang tidak akan rugi. Kan? Jadi ana dan antum adalah seorang businessman sebenarnya. Dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata aku nak yang grade A. Grade A ni aku telah turunkan kepada Mardi. Siapa Mardi? Contoh. Rasulullah SAW dah bagi contoh kat kita, kan? Kena ikut contoh itu sahaja. Grade B aku tak nak, grade C pun aku tak nak, Allah Ta'ala kata. Lalu anak dan antum mesti mendapatkan grade A itu. Lalu bagaimana? Belajar sunnah Nabi SAW. That's why kita hadir majlis ilmu. Moga-moga anak dan antum ketika belajar itu, aku boleh perbaiki solat aku boleh perbaiki cara berpuasa aku boleh perbaiki cara berfikir aku bagaimana, kan? Imam Syafi'i, tuan-tuan barakallahu fikum, ana selalu mengandaikan ana dan antum adalah orang Melayu. Islam itu satu agama. Enjin Islam itu, enjinnya adalah enjin Islam. Maka kalau ana dan antum nak faham Islam, ana dan antum kena tinggalkan enjin Melayu, ambil enjin Islam, pasang di minda untuk ana dan antum faham Islam. Begitu juga orang Arab, dia kena tinggalkan Arab dia,
kena ambil enjin Islam masuk ke dalam. Begitu juga orang Cina yang masuk Islam, dia kena tinggalkan budaya dia, ambil Islam masuk ke dalam untuk faham Islam. Jadi Imam Syafi'i mengarang satu kitab. Kitabnya namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah. Dalam kitab itu Imam Syafi'i nukilkan banyak enjin-enjin yang perlu anak dan antum pelajari dan jadikan dia sebagai SOP. Dan anak dan antum mesti berfikir dengan enjin itu. Kalau tidak, anak dan antum tidak akan paham Islam. Antum bayangkan, kan? Nama enjin itu namanya usul. Usul. Yang anak dan antum buat ketika tahlil, imam kata apa? Baca doa. Usuluhum wa furu'uhum, kan? Usul tu asal. Furu' cabang. Cabang. Siapa cabang, siapa usul? Usul kita siapa? Tok nenek moyang kita usul, daripada datuk kita sampai ke atas itu usul. Furu' daripada anak kita sampai ke bawah. Anak cucu gitu. Jadi penting tuan-tuan. Jadi barakallahu fikum, anak dan antum mengambil nasihat agama itu li rasulihi, yaitu menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai qudwah, pegangan tertinggi. Ambil belajar bersungguh-sungguh tuan-tuan. Ambil belajar bersungguh-sungguh. Sebagaimana hadis yang anda kongsikan ini adalah daripada hadis Rasulullah SAW. Kena sentiasa ulang belajar dan belajar. Cari sunnah Nabi SAW. Bagaimana membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar. Bermaksud apakah maksud Ustaz? Membaca Al-Fatihah yang saya baca ini tidak benar? Ya, kurang benar. Sebab tidak berguru. Contoh, kan? Tidak berguru, kan? Orang lain belajar 10 tahun belajar. Nak baca Fatihah dengan tok guru 2-3 bulan belajar. 2-3 bulan tuan-tuan. Nak betulkan Fatihah 2-3 bulan. Kita pencen je. Hari ini pencen, esok orang tabal jadi imam sebab boleh baca Fatihah dengan baik dan terus jadi imam. Tanpa kita memperbetulkan atau memperincikan atau mengendorsmentkan Al-Fatihah kita. Siapa nak endorse Fatihah kita? Orang awam. Tak, orang alim daripada kita lah. Nampak tak antum? Kalau tidak, maka anak antum hantam kromo, apa panggil? Hantam kok kromo. Kita tak nak Islam macam tu tuan. Kalau kita beramal dengan SOP hantam kromo, begitu juga natijahnya nanti, hasilnya juga hantam kromo. Macam kita exam lah sama, benar. Kalau anak dan antum exam, orang lain bertungkus lumus belajar, kita hantam kromo ala cincang. Esok nak exam, baru nak belajar hari ini malam, zap. Natijahnya pun zap jugalah. Tak macam orang lain yang berminggu-minggu, berbulan-bulan sudah study dan buat preparation dan sebagainya. Begitu juga kalau kita buat rumah. Orang lain buat rumah, sebelum buat rumah setahun belajar teknik dan apa. Kita esok nak buat rumah, hari ini kita buat rumah. Apakah berlaku? Jadi kepan ayam. Sama juga dalam ibadah. Jadi barakallahu fikum, nasihat li rasulihi, yaitu anak antum mesti belajar bersungguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti belajar bersungguh dalam mengamati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, barakallahu fikum, beriman bahawasanya dia adalah Rasulullah yang sebenar. Nabi SAW adalah Rasulullah yang sebenar. Beriman dengan benar-benar iman, dengan sebenar-benar iman bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang sebenar. Hari ini kalau kita lihat, kita ada Rasul Melayu, kan? Rasul Melayu. Anda tak pernah bentang di tempat kita ni, kan? Anda tak pernah datang ke surau kita ni berkenaan dengan isu-isu ancaman akidah. Tak pernah anda rasa, kan? Mungkin nanti anda akan set upkan satu masa kot, hantar pegawai kita untuk datang untuk bentang berkenaan ajaran isu-isu ancaman akidah di Selangor. Kita turun setiap tahun di masjid dan surau di seluruh Selangor atas titah tuanku. Al-muhim barakallahu fikum, nak cerita tadi
Ada sebahagian daripada orang kita yang terjebak dengan ajaran sesat, maka oleh kerana keimanan dia tidak bersungguh-sungguh menganggap Nabi SAW adalah Rasulullah yang sebenar, maka dia terpaksa beriman. Maka dia mengakui ada orang lain jadi Rasul, iaitu Rasul Melayu. Antum bayangkanlah, Allahu Akbar kan. Pun ada pengikutnya, kan? Ada pengikutnya, ya. Orang Melayu kita juga, kan? Orang Melayu kita juga. Allahu Akbar kan. Yang terkini, bukanlah yang terkini sebenarnya dah lama dah. Di negara jiran kita, berlaku di negara jiran kita. Anda pergi negara jiran kita waktu itu 2011. Ada 2011 kata silap ada. Pergi negara jiran kita. Yang mana ada satu kumpulan, dia jual syahadah. Syahadah panggil apa dalam bahasa Melayu? Sijil. Dia jual sijil untuk masuk ke syurga. Dengan harga 3.000. 3.000 ringgit tuan-tuan. Duit kita 3.000 ringgit tuan-tuan. Itu sampai dekat pintu syurga aja. Nak masuk syurga, nak pilih syurga, kena bayar lain 5.000. Jadi sampai depan syurga aja. Nak masuk syurga mana satu, kena bayar 5.000. Pun berlambat-lambat orang itu. Kita ingatkan di Indonesia saja. Tersebut pula negara jiran saja. Udah masuk ke Malaysia kita ni. Udah masuk di kampung Haji Maksum pula tak ada di sini. Di tempat lain. Kampung Haji Maksum ni kampung terbaik insya-Allah kan. Semua orang pelihara kampung Haji Maksum ni daripada perkara yang makruh. Cuma kita risau. Dan dia kata ana ada antum takwil, tak alert, tak ambil tahu, tak ambil indah. Tak ambil peduli. Kemungkinan akan masuk di kampung kita tuan-tuan. Kemungkinan masuk di kampung kita tanpa kita sedar. Tapi sudah masuk di Malaysia. Sudah masuk di Selangor. Pun ada orang kita beli. Ada seorang makcik tu tahu. Asalnya kaki surau. Hajah. Makcik tu asalnya kaki surau. Datang surau. Tup tak datang surau. Menantu pun tanya, mak kenapa mak datang surau? Mak dah pergi syurga. Terperanjat menantu. Dah pergi syurga. Dah beli dah syahadah syurga. Berapa bayar? 5.000 tuan-tuan. Tak datang dah. Tup bukan makcik saja. Menantu yang tadi bertanya, menantu masuk sekali. Anak perempuan masuk sekali, menantu masuk sekali. Adik dia muadzin. Tukang azan di masjid. Tukang azan di masjid tuan-tuan. Adik dia. Terjebak sekali, tak pergi masjid dah. Nampak tuan-tuan? Berlaku di mana ni? Di Selangor tuan-tuan. Antum jangan ambil indah tak indah Belum lagi anda tak tahu sama ada kampung Haji Maksum ada ke tidak, anda tak tahu. Tapi di Selangor sudah berlaku di Selangor. Baik, kita pergi kepada apakah pungkuk kita dah berjalan dah. Pungkuk kita dah bunyi dah. Kita berilah untuk azan, lepas tu kita sambung sikit boleh lagi sampai jam 10 kan. Cuti esok cuti kan. Barakallahu fiik. أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الحوائج والآمال آت محمدا الوسيلة وبعثه المقام المحمود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Sedikit peringatan untuk anak dan antum ketika azan. Azan itu tuan-tuan barakallahu fikum, fungsinya adalah untuk memanggil orang solat. Dulu masa anak belajar dulu, kita jumpa tok guru belajar azan di depan tok guru. Di antara azan yang betul, yang baik, yaitu tidak berlebih-lebih. Tidak berlebih-lebih ekornya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, tanpa panjang. Allahu Akbar, Allah. Macam jadi hilang. Word itu hilang. Sifat huruf itu hilang. Kalau antum belajar dengan tok guru yang mengajar Al-Quranul Karim, dia ada satu topik namanya sifat huruf. Jangan sampai huruf itu hilang sifatnya. Satu. Yang kedua, lafaz Allah panjang tu, tuan-tuan, bahasa Arab. Kalau kita Allah, jadi seolah-olah ada tanda soalan. Kalau tanda soalan bermaksud Allahu Akbar, sedangkan Allah itu pendek. Kalau kita panjangkan, dia akan bermaksud adakah Allah itu maha besar? Maksudnya lagi, tuan-tuan. Itu bahasa Arab. That's why perlu
untuk ana dan antum belajar setiap perkara yang berkaitan dengan Islam. Bukan hantam kromo. Begitu. Itu anak kata tadi tu. Kalau tidak maknanya akan lari. Jadi ana dan antum mesti perbetulkan dan perkemaskan agama yang ada dalam diri ana dan antum. Kan? Itu penting. Jadi setiap Islam itu dipandu oleh ilmu dan belajar dengan orang yang berilmu, orang yang tahu. Baik, al-muhim barakallahu fikum. Anak rasa hadis kita ni kita shortcutkan dia. Apakah yang dikatakan dengan pemimpin? Wali a'immatil muslimin. Apakah yang dikatakan ad-dinun nasihah li a'immatil muslimin? Untuk pemimpin-pemimpin Islam. Pemimpin Islam ada dua kategori. Satu, kita panggil umara. Umara ni tidak mestinya dia orang ulama. Ulama maksudnya di sini yang antum faham lah. Kalau ulama yang antum faham tu agama yang menjurus kepada ilmu Islam, betul? Tapi dalam bahasa Arab ulama ni sebenarnya baik dia pakar biologi, baik dia pakar doktor dan sebagainya, itu juga ulama dalam Islam sebenarnya. Sebenarnya dalam perkataan Arab itu. Alhamdulillah barakallahu fikum. Jadi pemimpin itu ada dua kategori. Satu umara ni orang yang faham bab pengurusan, pentadbiran dan. Satu lagi ulama, orang yang memang faham agama. Jadi bergabung dua ini menjadi pemimpin. Itu dikata wali a'immatil muslimin. Apakah nasihat dia tentang barakallahu fikum? Yaitu mahabbatihim. Anak antum mesti menyayangi mereka. Baik dalam perkara yang kita suka, baik pada perkara yang kita tidak suka pun kita sayang mereka. Baik, Ustaz, perkara yang kita suka mestilah kita faham. Kita fahamlah perkara yang kita suka mestilah kita sayang dia. Bagaimana kita menyukai dia dalam perkara yang kita tidak suka? Masalahnya kan, yaitu dengan cara tidak membuka aib dia, tidak mencela dia. Kita cela dia dalam hati saja, kita tak suka. Perkara yang dia buat itu mungkin tidak betul dengan Islam, contoh. Tidak cocok dengan kehendak kita, contoh. Nampak begitu kan? Tapi hari ini sudah cecah merebah. Tuan-tuan. Nampak tuan-tuan kan? Jadi sudah tidak konsisten. Apa yang telah digaris pandukan oleh para alim ulama kita sudah dilanggar hancur lebur dah. Tak? Kalau orang alim yang bercakap, kita faham sebab ilmu dia. Tapi kalau orang macam ana dan antum bercakap bab politik, itu sudah melampau. Sebab bukan bidang kita. Kan? Bukan kita punya part. Not our part. Bukan part kita untuk bercakap bab itu. Kan? Contohnya Tuan Haji kita datang ke dapur je, ni tom yam tak betul ni. Sedangkan kita bukan tukang masak, isteri kita tukang masak. Ada contohnya. Apa perasaan isteri kita? Abang tak suka, abang belah, dia kata. Contoh kan. Tapi begitulah masak tom yamnya. Tapi kita komplain. Sedangkan kita tidak tahu masak tom yam. Contoh begini. Jadi barakallahu fikum, untuk ana dan antum selaku orang awam, bagaimana berinteraksi dengan seorang pemimpin, kita kena menyayangi mereka. Baik, satu. Yang kedua, sentiasa mendoakan kebaikan untuk dia. Moga-moga andai kata dia betul, moga Allah tetapkan dia dalam jalan yang benar. Andai kata dia tidak betul, semoga Allah Ta'ala beri petunjuk, hidayah dan taufik untuk dia. Begitu, tuan-tuan. Sebab sudut pandang tak sama. Sudut pandang pemimpin kepada rakyat bagaimana? Mencapah ke bawah. Macam orang di atas melihat ke bawah, mencapah. Sudut ana dan antum melihat ke atas bagaimana? Menyempit, macam ni. Jadi ana tidak tahu apa yang ada pada minda dia. Sebagai seorang pemimpin, pandangannya luas. Sebagai seorang rakyat, pandangan kita sempit. Hak kita je yang tahu. Tapi hak orang lain bagaimana? Kan? Jadi barakallahu fikum, pentingnya ana dan antum faham apakah yang dimaksudkan oleh ad-dinun nasihah. Din itu nasihat untuk pemimpin. Now kita nak pergi kepada untuk tugas kita sebagai orang awam. Apa dia? Wali ammatihim, dan kepada
orang awam dan kepada orang awam lupa pula mana pula dia hilang. Naam. Untuk selaku orang awam, nasihat untuk selaku orang awam, selain tadi kita menyayangi pemimpin kita, sebab itu mengambil nasihat ke atas pemimpin. Sebagai orang awam, iaitu ana dan antum, apa dia? Mesti mentaati pemimpin. Dalam hadis Nabi SAW lain, tuan-tuan barakallahu fikum, hatta sekiranya pemimpin itu pukul belakang kita sekalipun, kita kena taat kepada mereka. Kan? Kenapa tuan-tuan Bukanlah maksud sampai level itu, masuk ana di sini iaitu masuk dalam hadis itu iaitu moga ana dan antum tidak menjadi fitnah kepada yang lain. Sukar tak? Sukar. Tetapi begitulah. Bagaimana botol ini boleh menyimpan air, dan air yang kalau tersimpan dalam botol ni, tuan-tuan, dia tidak akan melimpah dah. Kan? Begitulah Islam menjaga, bukan semata-mata hak individu, seorang individu, bahkan untuk menjaga masyarakat. Baik, yang last sekali tuan-tuan barakallahu fikum, sebelum kita tutup majlis kita mensantai pada maghrib ini, anak-anak antum bawa ni balik ke rumah. Anak-anak antum bawa hasil ini balik ke rumah. Apa hasilnya tuan-tuan barakallahu fikum? Yang terakhir ni anak-anak bisnes. Boleh? Boleh? Anak-anak jual sikit Boleh? Dengan izin Baik. Anak-anak jual kongsi dengan antum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma min 'abdin yabitu ala tahurin thumma yata'arru minal layli fayas'alallaha khairan min khairid dunya wal akhirah." Tidak ada seorang pun muslim kalau dia tidur, sebelum dia tidur malam, yabitu dalam keadaan dia ada wudu, lalu dia terjaga malam. Kita tidur, nak tidur kita ambil wudu, betul? Tiba-tiba jam 2 nanti kita terjaga tengah malam. Lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah aku kebaikan dunia dan akhirat, ya Allah." Allah Ta'ala akan perkenankan doanya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur malam lalu dia terjaga, ta'aru, terjaga malam, jam 3, jam 4, terjaga malam. Antum sedia beli tak? Dah beli belum? Dah beli belum? Tak beli lagi Nak beli Nabi SAW kata apa? Lalu ketika jaga itu, tadi dah sebelum tidur dah ambil wuduk dah, kemudian terjaga malam. Lalu dia berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kemudian dia kata apa? "Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah." Kemudian dia berdoa, "Allah, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ya Allah." Allah tak akan perkenan doa dia. Tengok belum rumah mana kan? Jadi biasanya kita ni orang rajin. Kita ni rajin ke? Rajin. Dia jaga malam, tahajud terus, betul? Berapa ramai kita yang rajin begitu? 2-3 orang aja. Betul tak? Jadi kebanyakannya macam Ana juga. Tidur malam dalam keadaan wudu, tak jaga-jaga tak? Jaga jam 2 nak pergi kencing je. Lalu hadis ini sesuai untuk ana dan antum. Boleh? Boleh. Apa dia tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita kata, "Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah,
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita kata, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tuaku ya Allah, ampunkanlah dosa tu nenek moyang aku ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, Engkau perbaikilah pemimpin kami ya Allah. Wah, itu dah besar tu. Tak, kalau boleh sampai ke pemimpin kan? Ya Allah ya Tuhanku, Engkau berikanlah hidayah dan taufik pada pemimpin kami ya Allah, agar dia menjadi seorang pemimpin yang memelihara umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau hancur leburkanlah Israel ya Allah. Engkau peliharalah anak cucu kami di Gaza ya Allah. Wah, kalau macam itu dah hebat dah tuan-tuan. Kan? Boleh tak buat? Dah beli belum? Hajah dah beli belum? Nah, anak jual lagi sekali. Barang siapa yang tidur dalam keadaan dia berwudu, kemudian dia terjaga malam. Ketika terjaga itu, dia pun kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia kata, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Kan? Tak semestinya antum kena bercakap macam tu tuan-tuan. Tak semestinya, dalam keadaan santai. Kalau kuat sangat nanti terjaga pula suami. Suami baru tidur tahajud contoh. Kalau tidak nanti marah pula isteri. Isteri baru habis masak, sesuk nak berjual nasi lemak. Contoh. Kan? Maka pelan-pelan. Kan? Boleh? Antum dah beli dah, anda dah jual. Kalau antum tak beli, antum rugi. Jadi barakallahu fikum, moga-moga sedikit perkongsian malam ini tuan-tuan. Barakallahu fikum, moga-moga ianya ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Wa barakallahu fikum. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri anda sendiri. Anda mohon maaf sekali ada terkasar bahasa terlanjur kata. Wa barakallahu fikum, tsumma barakallahu fikum, tsumma barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rzuqna ilmin nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rzuqna ilmin nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma rzuqna ilmin nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum, lurus dan betulkan saf. Ada satu lagi ke hujung, satu lagi kosong. La haula wa la quwwata illa billah. Salli imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idin na'imah. Lisa'ihha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سبحان. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ومن ما شئت برحمتك يا أرحم. الله أكبر.